Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu tajuk kajian yang bertajuk Kajian Persepsi Pelajar terhadap Pelaksanaan Industrial Collaborative Programs Toward Producing Quality Graduates 2023 di Kolej Komuniti Ampang. Nama saya adalah Sharifah Juliana binti Yaakob dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Puan Sazwan Nazlin binti Muhammad Azam dan kami adalah daripada Kolej Komuniti Ampang. Kita mulakan pembentangan kita pada hari ini dengan pengenalan terhadap latihan industri dan juga work-based learning. Kebolehpasaran graduan pada hari ini seringkali dikaitkan dengan latihan atau pembelajaran yang melibatkan pihak industri. Seperti mana yang kita tahu, latihan industri yang dikenali sebagai program yang mendedahkan pelajar dengan konsep sebenar alam pekerjaan, manakala work-based learning WBL adalah strategi penyampaian, pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan industri secara aktif bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri semasa. Kedua-dua ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam pembelajaran pelajar yang mana ini adalah syarat wajib bagi setiap pelajar untuk memenuhi peringkat pengajian mereka sebelum mereka menamatkan pengajian di institusi masing-masing. Industrial Collaborative Programs Towards Producing Quality Graduates 2023 adalah merupakan program inisiatif yang dilaksanakan oleh Unit Perhubungan Industri dan Alumni Kolej Komuniti Ampang kepada pelajar semester akhir bagi program Sijil Teknologi Telekomunikasi, Diploma in Telecommunication Technology dan Diploma in Mobile Technology. Program ini adalah program Hari Bersama Industri yang melibatkan kerjasama wakil-wakil industri daripada bidang teknologi telekomunikasi dan teknologi mudah alih. Pelibatan wakil industri semasa program ini dilihat sangat penting dalam memastikan pelajar-pelajar cakna berkaitan industri yang sesuai semasa pemilihan penempatan LI maupun WBL. Ini adalah kerana kita ingin memastikan pelajar-pelajar tersebut memasuki alam pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang mereka pelajari dan dalam masa yang sama juga, para pelajar juga diberi peluang untuk sesi temuduga bersama wakil industri untuk mendapatkan penempatan LI dan WBL mereka di semester berikutnya. Masalah yang sering dihadapi oleh pelajar tahun akhir adalah mereka terlalu fokus pada persediaan untuk penilaian akhir mereka tanpa mengambil kira tentang kepentingan dalam memilih tempat yang sesuai untuk menjalani LI maupun WBL. Yang kedua, mereka tidak memberi tumpuan kepada langkah pertama mereka ke alam pekerjaan untuk membina kerjaya yang berjaya menurut pada Kertas Kajian Kinash pada tahun 2017. Dan yang ketiga, pemilihan industri atau majikan yang sesuai dalam bidang pengajian mereka akan memberi implikasi kepada bakal graduan dalam menentukan hala tuju kerjaya mereka di masa akan datang. Terdapat 4 objektif kajian bagi kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap fasiliti program yang telah dilaksanakan, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pengisian program yang telah dilaksanakan, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap penganjuran program yang telah dilaksanakan dan yang keempat, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap keberkesanan program yang telah dilaksanakan. Ini adalah untuk mengenal pasti sebenarnya tahap kepuasan pelajar terhadap Industrial Collaborative Program Towards Producing Quality Graduates 2023 berdasarkan persepsi pelajar yang terlibat pada program tersebut. Perkembangan kerjaya pelajar institusi pengajian tinggi dilihat sebagai kesediaan kerjaya pelajar yang merangkumi minat kerjaya, merancang pembangunan pekerjaan serta kesediaan meningkat potensi diri dan memahami kehendak industri. Menurut teori perkembangan kerjaya super yang diperkenalkan oleh Donald E. Super pada tahun 1952, individu yang berumur 15 hingga 24 tahun berada di peringkat penerokaan dalam perkembangan kerjaya mereka yang mana ia banyak mempengaruhi pemilihan dan kestabilan kerjaya seseorang individu. Negara Malaysia juga telah memperkenalkan satu plan strategik kebolehpasaran graduan 2021-2025
yang dirangka secara komprehensif dan holistik dengan matlamat untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Pelbagai usaha giat dijalankan oleh institusi pengajian tinggi untuk meningkatkan kesediaan kerjaya pelajar bagi merealisasikan pelan strategik tersebut. Antara program yang dijalankan adalah Hari Bersama Industri, Bengkel Resume dan program-program lain yang berkaitan dengan kerjaya. Menurut DIRDA pada tahun 2017, ia menyatakan majikan memerlukan graduan yang mempunyai kesediaan kerjaya yang tinggi. Oleh demikian, pelajar-pelajar yang ingin memasuki langkah mereka ke alam pekerjaan, mereka seharusnya mempunyai kesediaan kerjaya yang tinggi. Oleh itu, kita boleh lihat di sini program Hari Bersama Industri atau Hari Kerjaya dilihat sebagai salah satu program yang memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara langsung bersama dengan wakil-wakil industri berkaitan dengan bidang kerjaya yang akan mereka lalui. Pendekatan ini sebenarnya sekaligus memberi impak yang positif kepada pelajar dari segi kesediaan mereka untuk memasuki ke alam pekerjaan. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang dilaksanakan oleh Karahan pada tahun 2019 yang mana ia menyatakan pelajar mendapat mengetahui laluan kerjaya melalui aktiviti yang mereka sertai sebagai contoh persidangan, Hari Pengenalan Vokasional, Hari Kerjaya dan aktiviti ini mampu untuk mempengaruhi kerjaya pilihan mereka. Manakala bagi kajian SCT dan Bulut pada tahun 2017, ia menyatakan peranan Hari Kerjaya adalah untuk memberi kesedaran kepada pelajar dalam membuat perancangan kerjaya mereka pada masa hadapan. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbentuk kajian tinjauan dan instrumen kajian yang digunakan adalah adaptasi daripada borang penilaian keberkesanan program Politeknik Sultan Azlan Shah yang telah diubah suai mengikut kepada kesesuaian program. Seramai 62 orang pelajar yang terlibat daripada program CJ Teknologi Telekomunikasi, Diploma in Telecommunication Technology dan juga Diploma in Mobile Technology, dan kajian tersebut menggunakan SPSS dengan menggunakan analisa deskriptif bagi menilai nilai skor min. Hasil dapatan kajian mempunyai dua bahagian, iaitu yang pertama adalah tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti program, pengisian program dan juga pengajuran program. Manakala bahagian yang kedua adalah menilai persepsi pelajar terhadap tahap keberkesanan program yang telah dilaksanakan. Jadual yang tertera di skrin adalah tahap kepuasan pelajar berkenaan fasiliti semasa program. Ini dilihat secara keseluruhan, hasil dapatan menunjukkan min keseluruhan bagi setiap item adalah pada tahap yang tinggi. Kita lihat pada jadual yang seterusnya, ia adalah merupakan jadual tahap kepuasan pelajar mengenai pengisian program di mana min keseluruhan yang didapati bagi setiap item adalah pada tahap yang tinggi iaitu pada nilai 4.12. Dan di sini juga kita boleh lihat program yang dianjurkan adalah bermanfaat dan boleh menambah pengetahuan yang mana skor min tersebut adalah pada tahap yang sangat tinggi. Dan jadual yang seterusnya adalah jadual tahap kepuasan pelajar mengenai penganjuran program dan nilai min keseluruhan adalah pada tahap yang tinggi. Namun, di sini kita boleh lihat terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilaksanakan kerana di antara ketiga-tiga tahap kepuasan tersebut, tahap kepuasan bagi penganjuran program adalah yang paling rendah di antara fasiliti program, pengisian program. Berikut pula adalah bahagian yang kedua yang mana kita menilai tahap keberkesanan program berdasarkan persepsi pelajar. Jika dilihat di sini, tahap motivasi, tahap keyakinan diri, tahap keupayaan, etika dan moral, tahap kesediaan diri pelajar untuk mengikuti program dinilai dan secara keseluruhannya nilai min yang didapati adalah pada tahap yang tinggi. Hasil dapatan kajian menunjukkan program yang telah dijalankan adalah program yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat kepada pelajar. Ini kerana antara intipati program yang telah dilaksanakan adalah sesi perkongsian bersama dengan wakil-wakil industri yang telah terlibat.
Sesi temuduka yang telah dijalankan semasa program tersebut dapat meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar. Sekaligus ini boleh meningkatkan tahap kesediaan pelajar untuk melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar. Tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti program, pengisian program dan pengajuran program di sini dapat dilihat dapat memuaskan hati hampir semua pelajar yang terlibat dan penambahbaikan boleh dilaksanakan terutama sekali bagi penganjuran program yang melibatkan persediaan mereka untuk ke alam pekerjaan dan juga sesi temuduka yang telah dilaksanakan. Yang terakhir sekali, hasil dapatan menunjukkan skor min bagi setiap bahagian yang diukur adalah pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan program yang dilaksanakan dapat memuaskan hati pelajar semasa program tersebut berlangsung. Nilai skor min tertinggi bagi keseluruhan item adalah program yang dianjurkan adalah bermanfaat dan boleh menambah pengetahuan. Dapatan kajian juga menunjukkan persepsi pelajar terhadap keberkesanan program adalah pada tahap yang tinggi yang mana tahap motivasi, kefahaman, keyakinan, akhlak, kesediaan dan rangsangan setiap pelajar meningkat selepas mereka mengikuti program tersebut. Menurut Green and Staff pada tahun 2012, program kerjaya telah terbukti dapat meningkatkan kesediaan kerjaya pelajar dari aspek perancangan kerjaya bagi memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Secara kesimpulannya, program yang berkaitan dengan kerjaya adalah penting dalam perancangan dan pembangunan kerjaya seseorang individu. Oleh itu, program yang dijalankan bersama pelajar perlu melibatkan industri secara langsung agar pelajar dapat meningkatkan motivasi mereka serta tahap kesediaan mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan sebenar. Sekian, terima kasih.